Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni aku rasa macam sangat-sangat happy dan aku nak ucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk negara kita, iaitu negara Malaysia yang ke-63 tahun. Walaupun kita punya sambutan merdeka pada kali ni agak berbeza, iaitu aku rasa kemungkinan besar tak akan ada sambutan yang besar-besaran macam setiap tahun yang dibuat. Tapi ya, kita still lagi boleh menyambut Hari Kemerdekaan. Dan aku nak tahu apa plan korang pada hujung minggu ni. Komen dekat bawah. So pada hari ni aku ada satu cerita yang sangat-sangat menarik untuk aku kongsikan dengan korang. Korang tahu tak, sebelum ni dekat Maps ada rumah yang pernah dikaburkan ataupun diblurkan. Blur. Ya, dikaburkan. Dan rumah tu adalah satu-satunya bangunan yang telah dikaburkan. Kenapa rumah tu dikaburkan? Kenapa? Ada masalah teknikal ke? Sebenarnya, rumah tu mempunyai kisah tragis yang tersendiri. So, without wasting any time, let's get started. Kenapa rumah ni kena blur dengan Google Maps? Kerana rumah ni mempunyai kisah tragis yang mana 3 orang perempuan pernah kena kurung dekat rumah ni selama 11 tahun. Kalau kita ni sehari tak keluar daripada rumah, tak kena cahaya matahari pun dah rasa macam stres sangat-sangat. Nak pula time PKP dulu. Hampir sebulan lebih kita terperap dekat dalam rumah. Aku yang dulu sebelum PKP tu banyak belang-belang sebab burn, tapi disebabkan hasil kesan daripada PKP tu membuatkan kulit aku menjadi putih berseri disebabkan aku tak kena matahari. Dan ya, sekarang kulit aku kembali menjadi burn. Tahniah. Korang bayangkan perempuan yang 3 orang ni kena kurung selama 11 tahun dalam rumah tu. Tanpa rela pula tu, kena paksa kena kurung dalam rumah. Aku tak boleh bayang macam mana diorang punya depressed dalam tu. Dan kisah yang tragis ni sebenarnya berlaku di Cleveland, Ohio di negara Amerika. Ataupun alamat tepat rumah tu adalah 2207 Seymour Avenue, Ohio. So korang boleh try search lah. Sebab tadi aku ada search juga, nampak macam dah tak ada lagi dah gambar rumah tu di blur. Mungkin disebabkan rumah tu dah dirobohkan. Kenapa dirobohkan? Jom aku nak cerita. Dan kisah tentang sebuah rumah ni dan kejadian-kejadian tentang apa yang berlaku kat rumah tu pernah diadaptasi ke dalam sebuah filem yang bertajuk Cleveland Abduction. Dan kisah yang tragis ni berlaku dalam sekitar tahun 2000 hingga ke 2013. Si penjenayah ataupun si penculik ketiga-tiga orang mangsa ni adalah Ariel Castro. Si Ariel ni telah culik 3 orang perempuan dan dia bukan je culik, malahan dia telah merogoh diorang dan juga menyeksa perempuan-perempuan tadi. Perbuatan jahat dia ni terkantoi apabila mangsa-mangsa dia berjaya melarikan diri daripada rumah yang dipanggil sebagai rumah neraka. Diorang ni telah berjaya melarikan diri dari rumah Ariel tu pada 6 Mei tahun 2013. Dan selepas diorang ni berjaya diselamatkan oleh pihak polis, tidak lama kemudian Ariel ni pun kena tangkap belah dengan polis. Kemudiannya Ariel ni telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup iaitu 1000 tahun dengan tuduhan jenayah sebanyak 937 tuduhan. Antara tuduhan-tuduhan tersebut ialah tuduhan cubaan membunuh, penyiksaan dan juga rogol. Tapi sayangnya dia tak sempat pun nak menjalani hukuman penjara selama 1000 tahun tu. Sebabnya dia baru je sebulan kena penjara, dia dah bunuh diri, iaitu pada tahun yang sama dia kena tangkap, tahun 2013. Dan cara dia bunuh diri adalah dia menggantungkan diri dia dengan menggunakan kain cadar. Rasa macam tak fair lah pula kan, dia baru je sebulan kena penjara tapi dah give up nak bunuh diri, sedangkan dia seksa mangsa dia, kurung selama 10 tahun dalam rumah dia. Agak pengecut sebenarnya lelaki ni. Kemudian rumah Ariel ni dirobohkan oleh pihak berkuasa pada Ogos tahun 2013. Sebab apa rumah Ariel kena roboh? Sebab penduduk dekat situ nak rumah Ariel tu dirobohkan dengan alasan rumah Ariel tu ibarat memori yang ngeri bagi diorang. So aku akan ceritakan sedikit tentang latar belakang siapa sebenarnya Ariel Castro ni.
Ariel ni pernah berkahwin dengan seorang perempuan pada tahun 1992. Jadi lepas dia berkahwin dengan bini dia, dia pun berpindahlah ke Ohio dan tinggal di rumah yang diblurkan oleh Google Maps tadi. Dia pada awalnya, Ariel ni tak adalah jahat pun, baik je, macam manusia normal. Tapi lama-lama sikap dia mula berubah menjadi seorang yang sangat ganas. Kemudian dia mulalah pukul isteri dia dan dia seksa isteri dia sampai patah tulang hidung, tulang rusuk dan juga tulang lengan. Bak kata orang memang isteri dia tu patah riuk lah dikerjakan oleh Ariel ni. Selepas tu 4 tahun kemudian, disebabkan bini dia dah tak tahan kena dera, kena seksa dengan suami sendiri, diorang telah pun bercerai. So hasil perkahwinan Ariel dengan isteri dia, sebenarnya diorang telah mendapat 4 orang anak. Lepas bercerai, isteri Ariel ni ambil anak-anak dia, semua anak dia 4 orang tu ikut dia dan keluar daripada rumah Ariel tu. Jadi mungkin disebabkan dendam ke, ataupun lebih tepat gila, jadi Ariel ni mula melakukan aktiviti jenayah, iaitu penculikan bermula tahun 2002. Ariel pernah bekerja sebagai seorang driver bas sekolah, tapi malangnya dia kena buang kerja disebabkan beberapa kesalahan yang dia buat semasa menjadi driver bas. Antara kesalahan dia adalah dia U-turn bas tu dekat tempat yang tak sepatutnya, dan dia gunakan bas sekolah tu untuk urusan peribadi, serta dia meninggalkan kanak-kanak dalam bas semasa waktu tengah hari. Maksudnya dia lapar, so dia nak lunch. Jadi dia turun bas tu, dia tinggal je budak-budak yang kat dalam bas tu, dia tinggal, dia pergi makan. Lepas dia kenyang, dia naik bas balik, dia drive dan hantar budak-budak tu ke rumah. Gila So no wonder lah dia kena buang kerja. Mangsa pertama Ariel adalah seorang perempuan yang berusia 21 tahun yang bernama Michelle, dan dia melakukan penculikan ini pada tahun 2002. Masa tu Michelle ni adalah seorang ibu muda yang baru je bercerai dengan suami dia. Pada masa hari kejadian, iaitu sekitar 23 Ogos tahun 2002. Pada masa tu Michelle nak ke Jabatan Kebajikan sebabnya dia nak tuntut hak penjagaan anak dia. Masa dia dekat sana, dia telah ditegur oleh Ariel dan kemudiannya dia telah diculik Ariel. 2 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2004, Ariel culik pula mangsa dia yang kedua yang berusia 17 tahun, iaitu Amanda Berry. Dan kalau korang tahu, Amanda ni sebenarnya kenalan Ariel, so diorang ni macam kenal jugalah. Masa Amanda baru balik daripada kerja, Ariel ni terjumpa dengan Amanda. Jadi dia pun pelawalah Amanda ni untuk balik dengan dia. Kononnya dia nak hantarlah Amanda tu ke rumah. So masa dalam perjalanan nak ke rumah Amanda tu, Ariel ni pun cakap yang anak perempuan dia ni nak berjumpa dengan Amanda. So diorang kena singgah dulu dekat rumah Ariel sebelum Ariel hantar Amanda balik ke rumah. Lepas tu Amanda pun macam okey lah, aku jumpa dulu anak dia, lepas tu Ariel akan hantar aku balik. So apa masalahnya kan? Tapi apabila sampai je Amanda dekat rumah Ariel ni, dia terus kena ikat dengan besi dekat sebatang paip dan dikurung dalam satu bilik yang sangat-sangat gelap. Dan mangsa terakhir Ariel pula bernama Gina, dan mangsa dia ni merupakan mangsa yang paling muda, iaitu 14 tahun. Dan dia culik Gina ni pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 2004. Jadi masa kes Gina hilang, memang heboh lah dekat situ sebabnya Gina ni merupakan mangsa penculikan yang paling termuda pernah terjadi. Kalau korang tahu, Gina ni adalah kawan kepada anak dia sendiri. Pada hari kejadian, Ariel telah pelawa Gina untuk hantar balik ke rumah. So Gina ni pun terimalah sebab dia fikir Ariel tu adalah ayah kepada kawan dia. So dia anggap Ariel ni pun macam bapak dia jugalah. So Ariel pun cakap, Gina jomlah pakcik hantar Gina balik ke rumah. Lepas tu Gina pun, okey lah pakcik. Gina ikut pakcik. Tetapi rupa-rupanya Gina telah tersalah langkah dan telah termasuk ke dalam perangkap Ariel Castro. Sebelum diorang ni berjaya melarikan diri daripada rumah Ariel dan call pihak polis, sebenarnya diorang ni dah pun try banyak kali ataupun cuba banyak kali untuk lari daripada rumah tu. Tetapi semuanya gagal kerana Ariel ni seorang yang berjaga-jaga dan dia selalu uji diorang ni ataupun mangsa-mangsa dia dengan cara dia terlupa nak kunci pintu. Lepas tu bila diorang ni cuba melarikan diri daripada rumah tu dan diorang ni tertangkap dengan Ariel, dan Ariel ni akan seksa diorang dengan sangat-sangat teruk. Sampaikan diorang ni mengalami trauma yang sangat teruk dan dah tak berani lagi nak melarikan diri daripada rumah. Tapi nasib diorang mula berubah ataupun diorang ni bernasib baik. Masa hari diorang nak larikan diri tu, Ariel memang terlupa nak kunci pintu rumah. Mungkin dia dah terbiasa berpura-pura terlupa kunci pintu rumah. Sekali pada hari tu dia memang betul-betul terlupa nak kunci pintu rumah. So orang pertama yang lari daripada rumah tu adalah Amanda. Bila dia berjaya je dapat larikan diri daripada rumah tu, dia terus call pihak polis. Jadi masa dalam on call tu, dia beritahu dekat polis dia adalah mangsa yang hilang kena culik 10 tahun yang lepas. Dia beritahu dekat polis yang
Kawan dia ada lagi 2 orang dekat rumah tu. Lepas 2 minit je dia buat panggilan kat pihak polis. Polis pun sampai dekat rumah Ariel. Dan kemudiannya 2 lagi mangsa telah berjaya diselamatkan oleh bantuan pihak polis. Setelah 3 orang perempuan ni berjaya diselamatkan oleh pihak polis, so kecohlah satu Amerika tentang kisah tragis diorang ni. Lepas tu diorang telah mendapat dana sebanyak 1 juta USD bagi memulakan hidup diorang yang baru. Salah seorang mangsa iaitu Michelle memang trauma teruk dan dia telah menukar nama dia menjadi Lily. Dia tukar nama Lily tu mungkin sebab dia dah rasa trauma dengan nama Michelle. So bila dengan cara dia tukar nama baru dia boleh mulakan hidup dia yang baru dan dia boleh melupakan kisah tragis dia. Disebabkan kesan daripada penyiksaan yang berterusan, Michelle ni dah tak boleh mengandung. Gina pula lain ceritanya. Dia telah menjadi seorang sukarelawan yang sangat bergiat aktif dalam mencari kanak-kanak yang hilang. Manakala Amanda pula telah bekerja di media Fox bagi melaporkan kes-kes penculikan. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka dengan video aku. Dan please, korang yang tengok video ni, please jaga keselamatan korang. Selalulah berhati-hati dengan persekitaran korang, okay? Dan ya, pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, please subscribe di bawah dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.